Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syarah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita masih lagi berada pada hadis berkenaan tentang kitabus siam, hadis-hadis berkenaan tentang puasa. Apa kata sebelum kita teruskan? Kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung daripada riwayat 2573 yang mana pada kali ini Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis berkenaan bayan, penerangan annal qublah, bahawa sesungguhnya mencium isteri fi saum, ketika berpuasa, laisat muharramah, adalah tidak haram. Perbuatan mencium pasangan isteri ketika sedang berpuasa adalah tidak haram. Namun untuk siapa? Ala man lam tuharrik syahwatah, ke atas orang yang tidak pada waktu itu bergerak ataupun pada waktu itu tidak mengubah nafsunya. Kalaulah sehingga membawa kepada perubahan nafsu, maka hukumnya adalah haram. Sebab itu sebelum kita teruskan bacaan hadis, maka kita lihat catatan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, qala Syafi'i wal ashab, berkata para ulama mazhab Syafi'i, al-qublatu fi shaumi laysat muharramah, mencium pasangan isteri ketika sedang berpuasa tidaklah haram. Namun untuk siapa? Ala man lam tuharrik syahwatah, ke atas orang yang boleh mengawal nafsu dia. Lakinil aula lahu tarkuha, namun afdalnya adalah meninggalkan perbuatan cium ketika berpuasa. Wala yuqalu innaha makruhalah, dan taklah disebut bahawa mencium bagi orang yang boleh mengawal nafsu ini makruh. Wa innama qalu innaha khilaful aula, bahawa hukumnya adalah khilaful aula, makruh pun tidak. Dan kita akan baca dalil bahawa Nabi SAW pernah mencium isteri baginda ketika sedang berpuasa. Maka sebab itu, dia sedang berpuasa, mencium isteri tidaklah haram, namun syaratnya bagi orang yang mampu mengawal nafsu dia. Riwayat 2573, wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqabbilu ihda nisaih, mencium salah seorang daripada isteri baginda, wa huwa shaim, dalam keadaan baginda berpuasa. Thumma tadhak, kemudian Aisyah tersenyum tertawa. Kenapa Aisyah tersenyum? Dalam riwayat yang lain kita baca bahawa wanita yang Aisyah ceritakan itu adalah dirinya sendiri. Maka Nabi mencium Aisyah ketika baginda sedang berpuasa. Maka menjadi dalil perbuatan mencium bagi orang yang berpuasa tidaklah membatalkan puasa, dan haram pun tidak, makruh pun tidak. Namun syaratnya seperti bakal kita baca hadis-hadis yang lain, mestilah dia mampu mengawal nafsu dia. 2574, wa bihi ilaihi qala hadatsani Ali bin Hujr as-Sa'di wa ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan qala qultu li Abdurrahman ibn al-Qasim asami'ta abaka, maka telah ditanya kepada Abdurrahman bin Qasim, adakah kamu telah mendengar ayah kamu? Siapakah ayah dia? Qasim bin Abu Bakar, adik-beradik dengan Aisyah. Adakah ayah kamu
ada menceritakan sesuatu hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah, anna nabiyya, bahawa sesungguhnya Nabi SAW kana yuqabbiluha, ada mencium Aisyah, wa huwa shaim, dalam keadaan baginda berpuasa. Fasakata sa'ah, maka Abdurrahman bin Qasim terdiam. Summa qala, kemudian Abdurrahman bin Qasim berkata, na'am, bahkan ayahku ada pernah meriwayatkan hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah bahawa Nabi SAW ada mencium Aisyah ketika baginda sedang berpuasa. Maka tidak haram dan tidak membatalkan puasa, syaratnya mestilah seseorang itu dia boleh mengawal nafsu dia. Daripada mana datangnya dalil kena kawal nafsu? Maka barulah tidak ada masalah untuk cium isteri ataupun suami ataupun pasangan ketika berpuasa. Dalilnya adalah hadis berikut 2575. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Ali ibn Musir an Ubaidillah ibn Umar an Al-Qasim an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqabbiluni, mencium daku, wa huwa shaim, dalam keadaan baginda berpuasa. Kemudian Aisyah berkata, wa ayyukum, dan siapakah di antara kamu yang mampu menguasai irbahu, keperluan nafsu dia, kama kana Rasulullah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku, mampu menguasai irbahu, keperluan nafsu baginda. Maka daripada hadis ini, maka sebab itu para ulama meletakkan syarat, mestilah seseorang itu dia mampu mengawal nafsu dia. Tapi kalaulah dengan itu menjadikan timbul nafsu, al-iyadzubillah, membawa kepada yang tak sepatutnya, maka ianya adalah tidak boleh. 2576. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها تهويل. وبه إليه قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. Daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqabbilu, mencium para ummahatul mukminin, wa huwa shaim, dalam keadaan baginda berpuasa. Wa yubashiru, apakah maksud mubasyarah di sini? Lihat pada baris yang pertama, makna al-mubasyarah al-massu bil yad wa huwa min iltiqa'il basharatain. Maksud daripada mubasyarah di sini bukanlah bersetubuh, al-iyazubillah. Maksud wa yubashiru, dan baginda memegang tangan para ummahatul mukminin dalam keadaan baginda berpuasa. Walakinnahu, akan tetapi Aisyah berkata, dan akan tetapi adalah baginda amlakukum, seorang yang paling dapat menguasai liirbihi, terhadap keperluan nafsu baginda. Maka sebab itu hadis-hadis yang Imam Muslim bawakan ini, maka sebab itu dikeluarkan syarat, kata para ulama fiqh, bahawa tidaklah haram dan tidaklah makruh, tidaklah membatalkan puasa apabila mencium pasangan tidak berdosa, dengan syarat seseorang itu boleh kawal nafsu dia. Dan kalaulah dia tak kawal nafsu dia, tak boleh kawal, maka ianya boleh jatuh berdosa, walaupun tidaklah membatalkan puasa dengan bercium antara suami dan isteri. 2577, riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr wa Zuhair bin Harb qala hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yuqabbilu, baginda mencium para ummahatul mukminin, wa huwa shaim, dalam keadaan baginda berpuasa. Wa kana, kata Aisyah, dan adalah baginda amlakakum, seorang yang paling dapat menguasai liirbihi, terhadap keperluan nafsu baginda. 2578. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad al-Musanna wa ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Mansur an Ibrahim an Alqamah an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru, ada memegang tangan ataupun memegang para ummahatul mukminin, wa huwa shaim, dalam keadaan berpuasa. Mubasyarah di sini tidak diterjemahkan sebagai bersetubuh, sebaliknya adalah
bersentuhan kulit, memegang dan seumpamanya. 2579 wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammadul Musanna qala hadatsana Abu Asim qala sami'tu bin Aunin an Ibrahim an al-Aswad qala intalaqtu ana wa Masruq. Telah berkata Aswad, aku telah berjalan bersama dengan Masruq rahimahumullah untuk bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah. Fakulna laha, maka kata Aswad, maka kami telah bertanya kepada Aisyah, akana Rasulullah, adalah baginda Nabi SAW yubashiru, bersentuhan kulit, memegang para isteri baginda, wahwa saim, ketika baginda berpuasa. Qalat, Aisyah berkata, na'am, bahkan ya, walakinnahu, akan tetapi Aisyah berkata, akan tetapi baginda, kana amlakakum, adalah seorang yang paling dapat menguasai, liirbihi, terhadap keperluan nafsu baginda, au min, ataupun baginda adalah daripada amlakikum, seorang yang paling dapat menguasai terhadap keperluan nafsu baginda. Syakka Abu Asim, keraguan ini datang daripada perawi Abu Asim. Riwayat yang seterusnya 2580. Yang ni lebih kurang sama, kita tak terjemahkan, kita sekadar baca sanad dan matanya. Wa bi ilaihi qala hadatsani Yaqub bin Dawraqi qala hadatsana Ismailu an ibn Aun an Ibrahim an al-Aswad wa Masruq annahuma dakhala ala ummul mu'minin radhiyallahu anha liyas'alaniha fadzakara nahwa. 2581 wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Hasan bin Musa qala hadatsana Syaibanu an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah anna Umar bin Abdul Aziz akhbarah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah telah mengkhabarkan bahawa sesungguhnya Urwah bin Zubair telah mengkhabarkan kepadanya bahawa sesungguhnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah mengkhabarkan kepada Urwah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha, ada mencium Aisyah wahwa shaim, dalam keadaan baginda sedang berpuasa. 2582 kita tak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Bishr al-Hariri qala hadatsana Muawiyah ya'ni ibn Sallam an Yahya bin Abi Katsir bi hadzal isnad mislah. Riwayat 2583. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakr bin Abi Syaibah qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Abu al-Ahwas an Ziyad bin Ila kana Amr bin Maimun an Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, mencium, fi syahri saum, pada bulan puasa, iaitu pada bulan Ramadan. Maksudnya Nabi bukan sekadar pada puasa sunat, tapi Nabi ada pernah mencium isteri baginda ketika bulan Ramadan. 2584. وبه إليه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا أبو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علا قال عمرو بن ميمون عن عائشة, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, mencium isteri baginda, fi Ramadan, pada bulan Ramadan, wa huwa shaim, dalam keadaan baginda sedang berpuasa. Maka terlalu banyak hadis yang mana bila kita baca menunjukkan dalilnya kepada apa yang kita sebut pada awal tadi, iaitu mencium isteri dan pasangan ketika bulan puasa ataupun ketika sedang berpuasa tidaklah membatalkan puasa dan tidak haram, dengan syarat seseorang itu mampu menguasai akan nafsunya. 2585 kita tak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan wa Nabi Zinad an Ali bin Husain an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim. 2586. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Muslim an Shutair bin Shakal an Hafsah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, mencium para ummahatul mukminin, wa huwa shaim, dalam keadaan baginda sedang berpuasa. 2587 lebih kurang sama, kita tak terjemahkan riwayat ini. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Rabi' az-Zahrani qala hadatsana Abu Awanah tatawil wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim an Jarir kilahuma an Mansur an Muslim an Shutair bin Shakal an Hafsah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimislih. Riwayat yang terakhir untuk tajuk bab ini, riwayat 2580
8. Wa bi ilayhi qala hadatsani Harun bin Sa'id al-Aili qala hadatsana Ibn Wahab bin qala akhbarani Amr wa huwa ibn al-Harith an Abdi Rabbih ibn Sa'id an Abdullah ibn Kamal al-Himyari an Umar bin Abi Salamah, daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Rasulullah, sesungguhnya beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah adalah seorang anak tiri Nabi. Beliau membesar di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ibunya Ummu Salamah berkahwin dengan Nabi selepas kematian ayahnya Abu Salamah radhiyallahu anhum. Maka Umar bin Abu Salamah telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuqabbilus shaim? Adakah orang yang sedang berpuasa boleh mencium isterinya, pasangan dia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, sal hadhi, tanyalah kepada ini, iaitu kepada Ummu Salamah. Fa akhbarathu, maka Ummu Salamah telah mengkhabarkan kepada Umar, anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada melakukan perkara itu. Faqala, maka Umar bin Abu Salamah berkata, wahai utusan Allah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika. Mungkin untuk tuan maka tak ada masalah, sebab tuan telah diampunkan dosa yang terdahulu dan dosa yang kemudian. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama wallah, adapun demi Allah, inni la atqakum, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu, wa akhsyakum lah, dan orang yang paling takut kepada Allah. Apakah maksud kata Umar bin Abu Salamah bahawa Allah ampunkan dosa Nabi? Dan apakah maksud daripada jawapan Nabi kepada Umar bin Abu Salamah? Untuk faham lebih lanjut, kita perlu lihat kepada baris yang kedua, Syarah An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, sababu qaulil qail, maksud daripada ungkapan Umar bin Abu Salamah yang Allah mengampunkan dosa Nabi yang terdahulu dan kemudian adalah annahu dhanna, bahawa Umar bin Abu Salamah menyangka anna jawazat takbil, bahawa boleh untuk mencium isteri ketika berpuasa, ketika sedang berpuasa, min khasaisi Rasulillah, ianya adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu la haraja alaih, dan ianya tidak ada sebarang masalah bagi Nabi pada apa yang baginda buat, kerana baginda Allah dah memang ampunkan dosa, Allah dah ampunkan segala-gala tentang baginda. Maka Nabi pun jawab, ana atqakum lillah, akulah orang yang paling bertakwa di antara kamu kepada Allah, wa akhsyakum lillah, dan akulah orang yang paling takut kepada Allah. Maka maksud daripada jawapan Nabi pula adalah, Nabi seolah-olah bersabda, fa kaifa tazunnun, Nabi, bagaimana kamu boleh bersangka begitu kepadaku, au tujawizun, ataupun kamu menganggap boleh bahawa aku melakukan sesuatu yang Allah larang dan kamu tak boleh. Maka menunjukkan sebenarnya perbuatan mencium isteri tidaklah membatalkan puasa, tidaklah haram. Sebab itu Nabi SAW menyebut, ana atqakum lillah, akulah orang yang paling bertakwa dan akulah orang yang paling takut kepada Allah. Bab yang ke-10, kita nak belajar hadis-hadis berkenaan tentang seseorang yang masih dalam keadaan hadas besar dan dah masuk waktu subuh. Dia masih belum mandi. Dah masuk waktu subuh dan dia masih belum mandi hadas besar. Kerana mungkin malam tadi dia ada bersama dengan isterinya, atau bersama dengan pasangan dia, bersama dengan isterinya, kemudian dia masih belum mandi dan telah masuk waktu subuh. Adakah keadaan hadas besar yang sedang dihadapi menjadikan batal puasa? Adakah menjadikan batal puasa ataupun tidak? Maka Imam Muslim membawakan hadis yang banyak bertujuan untuk menerangkan sihhati saumi man tala'a alaihi al-fajr wa huwa junub. Sah dan tidak batal puasa seseorang yang ketika terbitnya fajar, maksudnya masuknya subuh, dia masih dalam keadaan berhadas besar. Tak batal puasanya, sah puasanya, dan dia boleh mandi selepas masuknya fajar. Dia boleh mandi selepas masuknya subuh. Tidak ada masalah. Riwayat 2589, baca hadisnya.
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqussu, ada menceritakan sebuah kisah. Yaqulu fi qisasih, Abu Hurairah menceritakan dalam kisah dia. Dalam kisah dia, ringkasannya adalah pada awalnya Abu Hurairah menyebut bahawa orang yang masuknya subuh masih belum mandi hadas besar, tak sah puasa dia. Itu adalah pandangan Abu Hurairah yang beliau dengar daripada Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Namun Aisyah radhiyallahu taala anha menafikan. Aisyah menyebut bahawa Nabi SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan Nabi masih hadas besar, Nabi masih belum mandi. Kemudian barulah Nabi mandi selepas masuknya subuh dan Nabi berpuasa. Menjadi dalil bahawa hadas besar, orang yang belum sempat mandi, maka tidak batal puasa dia. Maka kita nak sebut, Allah nak tulis sebentar. Mana ni tadi? Okey, apa muka surat sebelah baru datang tentang haid dan nifas. Maka haid dan nifas pun sama. Haid dan nifas sama macam janabah. Kita akan baca catatan Imam Nawawi nanti. 2589 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sebuah kisah dan kemudian beliau berkata di dalam kisahnya, man adrakahul fajar, bahawa pandangan awal Abu Hurairah adalah barang siapa menemui ataupun bertemu dengan waktu fajar, junubah dalam keadaan masih hadas besar, fala yasumu, maka dia tak boleh puasa. Puasa dia tak sah. Kalaulah seseorang tu nak puasa, dia kena mandi hadas besar sebelum daripada subuh. Nak apa dia nak pergi mana ni, naik atas? Ha? So dia makan. Okey. Fa ankara dhalika, fa dzakartu dhalika li Abdurrahman, maka telah berkata Abu Bakar bin Abdurrahman, maka aku telah berjumpa dengan Abdurrahman bin Harith. Fa ankara dhalika, maka beliau tidak bersetuju. Fantalaqa Abdurrahman wa antalaqtu ma'ah, maka Abdurrahman dan Abu Bakar telah Abdurrahman dan Abu Bakar telah sama-sama bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Fasa'alahuma, maka Abdurrahman telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah dan Ummul Mukminin Ummu Salamah berkenaan tentang kenyataan Abu Hurairah. Qala, maka berkata perawi, fakiltahuma qalat, maka kedua-duanya telah berkata, iaitu Aisyah dan Ummu Salamah, kana Nabi, adalah Nabi SAW yusbihu, berpagi ataupun menemui subuh, junuban, dalam keadaan masih berhadas besar, min ghairi hulmin, tanpa disebabkan mimpi. Maksudnya Nabi SAW masih dalam hadas besar kerana jima', kerana bersetubuh dengan isteri, bukan kerana mimpi. Summa yasum, dan Nabi tetap berpuasa. Maksudnya walaupun masuk waktu subuh Nabi dalam hadas besar, Nabi SAW tetap puasa. Fantalaqna hatta dakhalna ala Marwan, maka Abdurrahman telah bertemu dengan Marwan bin Hakam yang merupakan penguasa Madinah pada waktu itu. Fadzakara dzalika lahu Abdurrahman, maka Abdurrahman telah menerangkan kepada penguasa Madinah bahawa kenyataan Abu Hurairah bercanggah daripada isteri Nabi Ummul Mukminin dan Ummu Salamah. Faqala Marwan, maka Marwan bin Hakam, penguasa Gubernur Madinah, berkata, azamtu alaika, aku menekankan kepada kamu, illa ma dhahabta ila Abi Hurairah, kamu hendaklah berjumpa dengan Abu Hurairah. Faradattu alaihi ma yaqulu, dan kamu memberikan jawapan terhadap apa yang dia kata. Sebab Abu Hurairah kata barang siapa yang hadas besar ketika masuknya subuh tak boleh puasa. Tapi Aisyah kata boleh puasa sebab Nabi pernah melalui perkara itu. Maka berkata Abdurrahman, maka Abdurrahman bin Harith, kami telah datang kepada Abu Hurairah wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar juga hadir pada waktu itu. Abu Bakar di sini bukan Abu Bakar sahabat Nabi, sebaliknya adalah Abu Bakar bin Abdurrahman. Faqala qala, berkata perawi, fadzakara lahu Abdurrahman, maka Abdurrahman telah berkata kepada Abu Hurairah apa yang mereka dengar daripada isteri Nabi. Maka Abu Hurairah berkata, ahuma qalatahu laka,
adakah kedua isteri Nabi, Aisyah dan Ummu Salamah, mereka berdua berkata begini kepada kamu? Maka Abdurrahman berkata, bahkan ya. Qala huma a'lam. Abu Hurairah berkata, mereka berdua lebih mengetahui. Dan Abu Hurairah ditarik balik, dirujuk balik kenyataannya yang pada waktu itu berbeza daripada kenyataan Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Summa radda Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah menarik kembali, merujuk kembali apa yang beliau pernah sebut berkenaan tentang perkara itu. Dan beliau menyebut ianya beliau ambil daripada Fadl bin Abbas. Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar perkara itu daripada Fadl, bukannya daripada Nabi SAW. Jelas ke jelas? Faraja'a Abu Hurairah. Maka telah menarik balik Abu Hurairah apa yang beliau telah ungkapkan berkenaan apa perkara tersebut. Qultu Abdul Malik. Maka telah berkata Yahya bin Sa'id kepada Abdul Malik, aqalata fi Ramadan, adakah kedua perawi tersebut ataupun Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah menyebut bahawa Nabi melakukan ini pada bulan Ramadan? Qala kadzalik, beliau berkata begitulah. Yusbihu junubah, baginda berpagi dalam keadaan hadas besar, bukan disebabkan mimpi, kemudian baginda tetap berpuasa. Maksudnya Nabi mandi hanya lepas daripada masuknya waktu subuh dan Nabi berpuasa, maka taklah rosak, taklah membatalkan puasa seseorang yang tak mandi hadas besar sebelum daripada subuh. Jelas ke jelas? 2590 baca. Aisyah radhiyallahu taala anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qad kana Rasulullah, kadangkala adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudrikuhul fajru, menemui waktu fajar, waktu subuh, fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Maka hadis ni jelas, dalam bulan Ramadan pun kalaulah hadas besar dan masih belum mandi, walaupun dah masuk subuh, tetap boleh puasa, tak membatalkan puasa. Wa huwa junub, dalam keadaan baginda berhadas besar, min ghairi hulum, bukan disebabkan daripada mimpi, fayaghtasil, maka baginda mandi terlebih dahulu, wa yasum, dan baginda berpuasa. 2591 baca. Maka Marwan bin Hakam telah mengutus Abu Bakar bin Abdurrahman untuk bertemu dengan Ummu Salamah. Yas'alu, bertanya kepada Ummu Salamah berkenaan tentang seseorang. Yusbihu, dia berpagi, menemui subuh, junuban, dalam keadaan hadas besar. Ayasum, adakah dia boleh berpuasa? Faqalat Ummu Salamah berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi SAW, yusbihu, berpagi, junuban, dalam keadaan berhadas besar, min jima', disebabkan jima', la hulumin, bukan kerana mimpi, summa la yuftir, kemudian baginda tidak membuka puasa, wala yaqdi, dan baginda tidak qadakan puasa, maksudnya baginda puasa seperti biasa. 2592 baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah, apa mereka berdua adalah isteri Nabi SAW, bahawa mereka berdua berkata, in kana Rasulullah, adalah Nabi SAW, la yusbihu, menemui waktu subuh, junuban, dalam keadaan masih hadas besar, min jima', disebabkan jima', ghairi ihtilam, bukan kerana mimpi, fi Ramadan, pada bulan Ramadan, summa yasum, kemudian baginda tetap berpuasa. Maka hadas besar, tak sempat mandi, walaupun dah masuk subuh, tidaklah membatalkan puasa. 2593 baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan, bahawa sesungguhnya ada seorang lelaki, jaa ila Nabi, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastaftih, bertanya soalan kepada Nabi, wahya tasma', dan Aisyah mendengar, min wara'il bab, daripada belakang pintu. Faqala, maka lelaki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, tudrikuni salah,
telah datang kepadaku waktu solat. Wa ana junubun, dalam keadaan aku masih hadas besar. Fa asum, adakah aku boleh berpuasa? Maka Nabi SAW bersabda, wa ana tudrikuni solah, dan aku juga pernah bertemu denganku waktu solat dalam keadaan aku masih berpuasa. Fa asum, dan aku berpuasa, sabda Nabi. Faqala, maka berkata lelaki tersebut, lasta mislana ya Rasulullah, Tuan bukanlah seperti kami wahai utusan Allah, kerana Tuan telah diampunkan bagi Tuan dosa-dosa yang terdahulu dan kemudian. Faqala, maka baginda bersabda, wallahi, demi Allah, inni la arju, sesungguhnya aku berharap, an akuna, bahawa aku adalah akhsyakum, orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah, wa a'lamakum bima attaqi, dan aku adalah orang yang paling mengetahui di antara kamu dengan apa yang aku takuti, apa yang aku takwakan. Maksudnya perbuatan dalam keadaan hadas besar masuk waktu subuh itu bukanlah khusus untuk Nabi, tetapi juga untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya. Maka Sulaiman bin Yasar telah bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha anir rajul, berkenaan tentang seorang lelaki yusbihu, menemui waktu subuh, waktu fajar, junuba, dalam keadaan masih berhadas besar. Ayasum, adakah orang tersebut boleh berpuasa? Qalat, berkata Ummu Salamah, kana Rasulullah, adalah baginda Nabi SAW, yusbihu, menemui waktu subuh, junuban, dalam keadaan masih berhadas besar, min ghairi tilam, dan hadas besar tersebut bukanlah kerana mimpi, iaitu kerana jima', dan Nabi SAW tetap berpuasa. Jelas ke jelas? Terus bab yang ke-11 adalah berkenaan taghlis. Hadis-hadis yang mula dibawakan kali ini adalah berkenaan tentang taghlis, amaran keras. Tahrimil jima', bahawa haramnya berjima' pada siang hari bulan Ramadan, ala saim, ke atas orang yang berpuasa. Wa wujubil kaffaratil kubra, dan wajib orang yang berjima' ketika siang hari bulan Ramadan untuk menjelaskan, melunaskan, membayar kafarah kubra. Wa bayaniha, dan juga kita akan nampak apakah itu kafarah kubra, penebus dosa bagi orang yang berjima' bersetubuh pada siang hari Ramadan. Wa annaha tajibu 'alal musir wal musir, dan kafaratul kubra adalah wajib ke atas orang yang kaya dan miskin. Wa tathbut, dan ianya kekal berada fi zimmatil musir, pada tanggungjawab seorang yang miskin sehinggalah datang kepadanya kemampuan. Jom kita baca 2555, baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau kata, telah berkata, ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, seraya berkata, halaktu, aku binasa wahai Rasulullah. Halaktu, aku binasa. Maka Nabi pun bertanya, wa ma ahlakaka, apakah yang menjadi kamu binasa? Kenapa kamu sebut begitu? Qala, maka berkata sahabat ini, waqa'tu ala imraati fi Ramadan, aku telah menyetubuhi isteriku pada bulan Ramadan. Yang mana ini adalah satu dosa besar. Maka baginda bersabda, hal tajidu ma tu'tiku raqabah. Maka di sini Nabi mula menerangkan berkenaan tentang kafarah orang yang menyetubuhi isteri pada bulan Ramadan. Maka baginda bersabda, hal tajidu raqabah, adakah hal tajidu ma tu'tiku raqabah, adakah kamu ada sesuatu untuk memerdekakan hamba? Maka kita belajar kafarah bagi orang yang menyetubuhi isteri pada bulan Ramadan adalah dia kena bebaskan hamba. Namun zaman kita dah tak ada hamba. Maka apakah yang dia kena buat? Maka dia berkata, la, aku tidak ada wahai Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW bersabda, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, maka adakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka kafarah yang kedua, kalau tak ada hamba, maka hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka sahabat ini berkata, aku tidak mampu wahai Rasulullah. Dan Nabi pun tahu dia tidak mampu. Maka baginda bersabda, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina, adakah kamu ada sesuatu apa yang kamu boleh bagi makan kepada 60 orang miskin? Maka sahabat ini berkata, tidak wahai Rasulullah. Maka kemudian summa jalasa, sahabat ini telah duduk.
Fa'utiyan Nabi, maka telah dibawakan kepada Nabi SAW bi'rakin, satu bakul yang terdapat padanya kurma. Maka baginda bersabda, tasaddaq, bersedekahlah kamu dengan ini. Qala, kemudian sahabat ini berkata, afqara minna, adakah kami patut beri sedekah kepada orang yang lebih miskin daripada kami? Maka sahabat ini berkata, fama la bataiha, fama baina la bataiha, tidaklah di antara kedua labah. Labah maksudnya harrah. Harrah maksudnya tanah berbatu hitam. Yang dimaksudkan di sini adalah Madinah. Tidaklah di antara dua harrah ini adanya ahli keluarga ahwaju ilaihi minna, yang lebih miskin, lebih susah berbanding kami. Maka Nabi SAW tersenyum, maka sehingga kelihatan badat anyabuh, kelihatan gigi geraham baginda. Kemudian baginda bersabda, idhab, pergilah, fa'ata'imhu, maka berilah makan daripada kurma ini kepada keluarga kamu. 2596 baca. Terus, maka dalam hadis ini apa perkataan dia ada penambahan. Maka daripada Uyay ibnu Uyainah, beliau berkata, bi'arakin fihi tamar. Arak ini sebenarnya adalah tandan kurma. Tapi kita terjemahkan sebagai bakul. Tapi perkataan bakul yang sebenarnya adalah wahuwa zambil. Zambil bermaksud bakul besar. Walam yadhkur fadahikan Nabi hatta badat aniyabuh. Berapakah saiz zambil ini? Jom kita lihat pada baris yang kedua, muka surat sebelum ni. 2, 4, 6. Al-araq dan juga az-zambil. Apakah dia? Ma yasa'u 15 sa'. Ianya berjumlah 15 sa'. Dan 15 sa' ini bersamaan dengan situna muddah, 60 mud. Sa' terjemah bahasa kita adalah gantang. Mud terjemah bahasa kita adalah cupak. Maka lebih kurang 60 cupak. Yang mana 60 cupak ini cukup untuk diberikan kepada 60 orang fakir miskin. Setiap seorang fakir miskin satu cupak. Jelas ke jelas? Baca hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki, waqa'a bi imratihi, telah menyetubuhi isterinya fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Fastafta Rasulullah, lalu dia telah bertanya soalan kepada Nabi SAW tentang perkara tersebut. Faqala, maka baginda bersabda, hal tajidu raqabah, adakah kamu mempunyai hamba? Dia berkata, tidak wahai Rasulullah. Nabi bertanya lagi, wahal tastati'u siyama syahran, adakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Maka dia berkata, tidak wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, fa'ata'im sittina miskinah, berilah makan 60 orang miskin. Maka ini kafarah dia. Kafarah dia untuk lelaki adalah dia kena merdekakan hamba. Tak ada, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalaulah memang dia betul-betul tak mampu, kerana dan disahkan oleh doktor dan sebagainya, dia tak boleh kata, saya tak mampulah 2 bulan. Tak boleh. Dia tak boleh berpindah kecuali benar-benar adalah tidak mampu. Maka barulah diberi makan kepada 60 orang miskin. 2598 baca sampai habis, lebih kurang sama. (2599) baca. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya Nabi SAW amara rajulan, telah memerintahkan seorang sahabat, aftara fi Ramadan, yang telah berbuka puasa pada bulan Ramadan kerana jima', kerana bersetubuh, an yu'tika raqabah, untuk dia memerdekakan seorang hamba, ataupun dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ataupun dia memerdekakan dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Namun jangan salah faham dengan hadis ni, kerana ada perkataan atau itu bukanlah maksud orang tu dapat pilihan, bukan.
Maksud daripada atau di sini adalah litaksim, adalah turutan. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, lafzatu au huna litaksim, adalah turutan. Bukannya litakhir, bukannya pilihan. Terus Terus 2601 baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, sesungguhnya beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, sedaya berkata, ihtaraktu di sini bermaksud adalah halaktu, binasalah daku. Binasalah daku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5, kenapa kamu berkata begitu? Qala, maka lelaki ini berkata, wati'tu mraati, aku telah menyetubuhi isteriku pada bulan Ramadan pada waktu siang. Maka baginda bersabda, tasaddaq, bersedekahlah, bersedekahlah. Qala, maka berkata lelaki ini, ma indi syai'un, aku tidak mempunyai apa-apa. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk dia duduk. Faja'ahu, maka telah datang kepada Nabi araqani, dua bakul besar yang terdapat pada keduanya adalah makanan. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat ini untuk menyampaikan sedekah tersebut kepada orang-orang miskin. Yang mana jumlahnya kita dah tahu, 60 orang miskin. Dalam riwayat yang lain. 2602, baca sampai habis. Baca sampai habis, kita tak terjemahkan, lebih kurang sama je. Terus baca hadis yang seterusnya. 2603, baca. Aisyah isteri Nabi SAW berkata, ata rajulun ila Rasulillah, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW fil masjid, di dalam masjid dia bertemu Nabi. Fi Ramadan, dan pada waktu itu adalah bulan Ramadan. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ihtaraktu binasalah daku. Fasa'alahu Rasulullah, maka Nabi bertanya kepadanya, ma sya'nuhu, apa masalahnya, apa cerita? Maka beliau berkata, asabtu ahli, aku telah menyetubuhi isteriku. Qala, maka baginda bersabda, tasaddaq, bersedekahlah. Faqala, maka dia telah berkata, wallahi, demi Allah, wahai Nabi Allah, ma li syai'un, aku tidak mempunyai apa-apa, wa ma aqdiru alaih, dan aku pun tidak ada kemampuan. Maka baginda bersabda, Ilis, duduklah kamu. Fajalasa, maka lelaki ini pun duduk. Fabainahu ala zalika, sedang beliau dalam keadaan itu, aqbala rajulun, telah datang seorang lelaki, yasuqu himaran, menuntun seekor keldai, alaihi ta'am, dan keldai tadi membawa makanan. Maka Nabi SAW bersabda, ainal muhtariku anifa, siapakah orang yang menganggap dirinya binasa sebentar tadi? Maka bangunlah lelaki itu, maka Nabi SAW bersabda, tasaddaq bihadha, bersedekahlah kamu dengan makanan ini. Faqala, maka dia pun berkata, wahai utusan Allah, aghairana, adakah kami patut bersedekah kepada selain daripada kami? Fawallahi, maka demi Allah, inna lajia', sesungguhnya kami sendiri dalam keadaan lapar. Ma lana syai'un, kami tidak memiliki apa-apa. Qala, maka baginda bersabda, fakuluh, maka kamulah yang makan. 2604 adalah hadis-hadis berkenaan tentang seseorang yang bermusafir pada bulan Ramadan. Jawazis saumi wal fitr, maka orang yang bermusafir pada bulan Ramadan, dia ada pilihan. Puasa pun boleh, tak puasa pun boleh apabila dia bermusafir. Syaratnya adalah ghairi maksiyah. Musafir itu bukanlah dengan tujuan maksiat. Kalaulah dengan tujuan maksiat, maka tak boleh untuk tak berpuasa. Yang kedua, idza kana safaruhu marhalataini fa akthar. Dia punya permusafiran itu adalah jauh, iaitu lebih 2 marhalah. Zaman kita 2 marhalah, lebih kurang 83 km ke atas. Maka perjalanan tersebut 2 marhalah, jauh. Marhalah bermaksud perjalanan seekor unta
daripada pada awal pagi sampailah petang, berapa jauh dia boleh jalan, maka itu dipanggil satu marhalah. Perjalanan unta untuk satu hari, bukan 24 jam, daripada waktu pagi sampailah terbenamnya matahari, maka dipanggil marhalah. Wa annal afdal, dan sesungguhnya yang paling afdal, liman ataqahu, adalah berpuasa bagi orang yang mampu, bila darar, dengan syarat berpuasa itu tidak memudaratkannya. Waliman syaqqa alaihi an yuftir, dan begitu juga bagi orang yang susah untuknya berbuka. Waliman syaqqa alaihi an yuftir, maka berpuasa baginya adalah afdal. Terus maksudnya apa? Siapa yang afdal berpuasa? Yang pertama, dia tak ada masalah untuk puasa. Dia tak adalah pada waktu tu letih dan sebagainya. Yang kedua, sunnah untuk berpuasa adalah orang yang pada waktu itu merasa berat untuknya berbuka. Maksudnya dia nak berpuasa, maka tak ada masalah. Musafir dalam mazhab Syafi'i ada pilihan. Berpuasa boleh, tak berpuasa pun boleh. Cuma kalau tak puasa kena qada, kena ganti. Jom kita lihat baris yang pertama. Kata Imam Nawawi, sebahagian para ulama menyebut la yasihu saum Ramadan, tidak sah berpuasa Ramadan ketika bermusafir. Fa in samah, walaupun dia berpuasa, lam yanakib, tak sah puasanya. Ini pandangan pertama. Namun dalam mazhab Syafi'i, ianya adalah boleh, kedua-duanya adalah boleh. Terus baca 2604, baca. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau mengkhabarkan anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, telah keluar, maksudnya bermusafir, amal fatah, pada tahun pembukaan kota Mekah. Maka bilakah pembukaan kota Mekah berlaku? Pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Sebab itu disebut fi Ramadan, pembukaan kota Mekah berlaku pada bulan Ramadan. Fasama, maka Nabi berpuasa untuk beberapa hari, sampailah baginda tiba di tempat yang bernama Al-Kadid. Summa aftara, kemudian baginda berbuka. Qala, kemudian telah berkata, wa kana sahabatu Rasulillah, dan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattabi'un, sentiasa mengikuti al-ahdath fal-ahdath, yang terbaru daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat selalu ikut Nabi. Kalaulah Nabi puasa, mereka puasa. Kalaulah Nabi berbuka, mereka pun berbuka. 2605 baca. Maka apakah maksud para sahabat yattabi'un al-ahdath wal ahdath? Maka riwayat ini menjelaskan, yakni maksudnya adalah yu'khadhu, para sahabat akan sentiasa mengambil bil akhir, dengan amalan yang paling terakhir daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka contohnya, awalnya Nabi puasa, tapi bila Nabi berbuka, menunjukkan bahawa boleh berbuka ketika sedang bermusafir pada bulan Ramadan. Jelas ke jelas? Terus baca riwayat seterusnya. Wa kana al-fitru, kata Zuhri, dan adalah berbuka puasa akhir al-amrain, adalah yang terakhir daripada dua perkara yang Nabi pernah buat. Nabi pernah puasa dan Nabi pernah berbuka. Maka menunjukkan pada waktu itu boleh berbuka ketika sedang bermusafir. Wa innama yu'khadhu, dan hanya saja akan diambil sebagai hukum min amri Rasulillah, daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil akhir fal akhir, yang paling akhir. Qala Zuhri, fasabbaha Rasulullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke kota Mekah pada 13 hari bulan Ramadan. Ini setengah pendapat. Ada mengatakan 17 Ramadan. 2607 baca. Fakanu, maka adalah para sahabat, yattabi'un, sentiasa mencari-cari al-ahdath fal ahdath min amrih, yang paling terakhir daripada amal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yarawnahu, dan mereka menganggap perbuatan Nabi yang paling akhir itu adalah an-nasikh,
adalah pembatal al-muhkam yang kukuh terhadap perbuatan-perbuatan Nabi yang sebelum ini. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya 2608. Main Kak Safi. Terus? Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi SAW telah bermusafir fi Ramadan pada bulan Ramadan. Fasama, maka pada awalnya Nabi berpuasa sampailah baginda tiba di Usfan. Summa da'a, bila Nabi dah tiba di Usfan, Nabi telah meminta untuk dibawakan satu bekas fihi syarab yang terdapat padanya minuman. Fasyaribahu nahara, maka Nabi minum air tersebut pada waktu siang. Liyarahun nas, supaya pada sahabat yang lain boleh nampak. Summa aftara, yang baginda telah berbuka. Hatta dakhala Makkah, dan Nabi terus menerus berbuka sampailah Nabi masuk ke Makkah. Maka perbuatan Nabi berbuka puasa ketika sedang bermusafir menunjukkan seseorang itu ada pilihan, nak buka puasa boleh, nak nak berpuasa pun boleh. Jelas ke jelas? Terus qala Ibn Abbas, maka ketika mana Nabi SAW telah berpuasa, fasama, maka Nabi pernah bermusafir dalam keadaan berpuasa, dan Nabi juga pernah bermusafir dalam keadaan tidak berpuasa. Man syaa sama, kata Abdullah bin Abbas, lalu barang siapa yang nak waktu musafir boleh puasa. Wa man syaa aftara, dan barang siapa yang pada waktu tu nak, maka dia boleh untuk tak payah puasa. Orang musafir ada pilihan, nak puasa boleh, dan kita dah belajar kalaulah dia mampu, afdal dia berpuasa. Tapi kalaulah dia tak nak puasa pun boleh, tak ada masalah. Tidak ada sebarang celaan dan kecaman kepada orang yang tak berpuasa. Walaupun ada yang mungkin kata zaman ni dah tak rasa letih dah tak rasa letih sebab naik flight. Tetap apabila lebih sahaja perjalanan itu daripada 2 marhalah, maka ada pilihan. Kalau tak nak puasa, boleh untuk tak puasa. 2609 baca. Maka daripada Abdullah bin Abbas beliau berkata, la ta'ib, janganlah kamu mengaibkan ke atas orang yang berpuasa ataupun orang yang tak berpuasa. Jangan mengaibkan. Orang tu nak puasa waktu musafir, silakan. Tak nak puasa, silakan. Qad shama Rasulullah, kerana kata Abdullah bin Abbas, Nabi pernah berpuasa waktu musafir, wa aftara, dan Nabi pun pernah berbuka. Nabi buat kedua-duanya, menunjukkan keharusan untuk kedua-duanya. 2610 baca. Daripada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, telah keluar bermusafir amal fatah, pada tahun pembukaan kota Mekah, dan Nabi menuju ke Mekah fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Fasama, maka baginda telah berpuasa terus menerus walaupun dah tinggalkan Madinah. Nabi berpuasa sehinggalah baginda tiba di Qura'ul Ghamim. Fasama, maka baginda fasaman nas, dan para sahabat pun turut berpuasa kerana tengok Nabi berpuasa. Summa da'a, kemudian baginda telah meminta biqadahin, dengan sebekas daripada air. Farafa'ahu, baginda telah mengangkat bekas air tersebut, hatta nazaran nasu ilaih, sehingga orang ramai boleh melihat kepada perbuatan Nabi. Summa syaribah, kemudian baginda minum pada siang hari Ramadan. Sebab Nabi musafir, Nabi nak tunjukkan kepada para sahabat. Faqila lahu, maka ditanya kepada baginda, inna ba'dhan nasi qad sama, sesungguhnya ada sebahagian para sahabat masih berpuasa. Maka baginda bersabda, ulaikal usah, mereka itulah pendosa. Ulaikal usah, mereka itulah pendosa. Timbul soalan, kata ada pilihan, dan itulah mazhab Syafi'i, bahawa nak puasa pun boleh, tak nak puasa pun boleh. Abdullah bin Abbas pun menyebut, jangan mencela sesiapa. Nak puasa pun boleh, tak puasa pun boleh ketika sedang bermusafir. Tapi kenapa Nabi sebut mereka itu pendosa? Kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَضَرَّرَ بِالصَّوْمِ. Maka Nabi SAW sebut begini, kenapa? Sebab ini adalah golongan yang tak mampu puasa tapi masih tetap nak berpuasa
ketika bulan Ramadan dan musafir. Maka Nabi tegur, mereka inilah penderhaka. Tapi kalaulah mampu, maka tidak ada masalah untuk berpuasa walaupun sedang bermusafir. Jelas ke jelas? Terus 2611. Maka telah dikatakan kepada baginda, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang ramai qad syaqqa alaihimus siyam, telah menjadi sukar ke atas mereka untuk berpuasa sebab musafir, dalam keadaan cuaca mungkin, dalam keadaan perjalanan yang sangat jauh, lebih kurang 7 hari daripada Madinah sampai ke Mekah 7 hari. Saya yang baru balik daripada Langkawi ke KL pun letih, demam, sakit badan, kerana pada waktu itu berjalan sana sini dan sebagainya. Ini 7 hari. Maka disebut kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada sebahagian para sahabat yang sukar untuk dia berpuasa. Wa innama yanzurun, dan mereka hanya akan buat apa yang kamu lakukan wahai Rasulullah. Fada'a biqadah, maka baginda telah meminta didatangkan bekas yang berisi air ba'dal asar, selepas asar. Dan Nabi minum selepas asar, Nabi berbuka selepas asar. Nabi nak tunjukkan orang yang bermusafir tidak ada masalah untuk dia berpuasa ataupun berbuka. Terus 2612, daripada sini juga kita belajar, walaupun puasa wajib, tak ada masalah untuk berbuka. Sebahagian orang mengatakan tak boleh. Bila dah mula, maka haram untuk batalkan puasa tersebut. Jelas? Terus 2612. Daripada hadis ini nak menerangkan bahawa semua hadis-hadis yang kita nampak Nabi sebut mereka ni penderhaka, kemudian Nabi SAW menyebut beberapa perkara yang lain. Maka sebenarnya Nabi tak menggalakkan puasa adalah bagi orang yang memang tak mampu, tak larat. Maka Nabi tak galakkan mereka puasa, Nabi tak bagi mereka puasa. Dan hadis ini menjadi dalil daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi SAW pernah berada dalam satu permusafiran. Fara'a rajulan, maka Nabi telah melihat seorang lelaki, qad ijtama'an nasu alaih, orang ramai telah mengerumuni dia. Wa qad zullila alaih, dan telah dipayungi lelaki tersebut. Maka Nabi bertanya, malah kenapa dengan dia? Maka para sahabat berkata, rajulun sha'im, seorang yang sedang berpuasa dan dia bermusafir. Maka Nabi SAW bersabda, laisal bir, bukanlah kebaikan yang sempurna, antasumu fis safar, bahawa kamu berpuasa pada waktu musafir. Nak menunjukkan bahawa orang yang terpaksa tak berdaya, maka tak sunnah untuk dia berpuasa ketika bermusafir. 2613 baca sampai habis. Terus maka baginda bersabda kepada para sahabat ketika bermusafir, alaikum, hendaklah kamu lazimkan birukhsatillah, untuk mengambil kelonggaran, keringanan yang Allah bagi. Alladhi rakhasalakum, kelonggaran dan keringanan yang Allah telah berikan untuk kamu. Qala, berkata perawi, falamma sa'altuhu lam yahfazu, namun apabila aku bertanya kepada perawi, beliau tidak ingat hadis yang beliau telah riwayatkan. 2615 baca. Maka berkata Abu Sa'id Al-Khudri, ghazawna, kami telah berperang bersama dengan Nabi SAW pada 16 Ramadan.
faminna, maka ada di antara kami yang masih berpuasa, wa minna man aftara, ada di antara kami yang telah berbuka puasa. Falam ya'ibis shaim, maka tidaklah orang yang masih berpuasa mengaibkan orang yang berbuka puasa. Walal muftir, dan tidaklah orang yang berbuka puasa mengaibkan orang yang berpuasa. Tak ada mengaibkan sesiapa. Siapa mampu puasa, puasa. Siapa tak mampu puasa, maka hendaklah berbuka. Terus baca sampai habis. Riwayatnya lebih kurang sama. Terus ini semua tarikh-tarikh berkenaan tentang pembukaan kota Mekah. Ada riwayat mengatakan 16, ada riwayat mengatakan 17. Ada juga riwayat daripada kitab yang lain menyebut akan 19. Terus baca semua habis. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna nusafir, kami pernah bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Fama yu'abu 'ala shaim, maka tidaklah diaibkan, dicela ke atas orang yang masih berpuasa akan puasanya. Wala 'alal muftir, dan tidaklah dicela orang yang tak nak berpuasa berbuka puasa di atas dia tak berpuasa. Maka tak ada, masing-masing buat ibadah masing-masing. Terus 2618 baca. Maka berkata Abu Sa'id Al-Khudri, kami pernah berperang bersama dengan Nabi SAW pada bulan Ramadan. Faminnas shaim, ada di antara kami yang masih berpuasa walaupun musafir, dan ada di antara kami yang telah berbuka. Fala yajidus shaimu 'alal muftir, maka tidaklah mengata apa-apa orang yang berpuasa ke atas orang yang berbuka. Walal muftiru 'alas shaim, dan tidaklah mengata apa-apa orang yang berbuka ke atas orang yang masih berpuasa. Ya rauna, mereka semua beranggapan, berpandangan, annaman wajada quwwah, ini poin dia, bahawa barang siapa yang mampu fasama, lalu dia berpuasa, maka itu adalah bagus untuknya. Wa yarawna, dan pada sahabat berpandangan, annaman wajada dha'fa, barang siapa yang mendapati dirinya tak mampu, fa'aftara, maka bolehlah untuk dia berbuka puasa. Dan berbuka puasa bagi orang yang tak mampu puasa ketika bermusafir, fa inna dzalika hasan, itu pun adalah baik baginya. 2619 baca. Maka Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, kami pernah bermusafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayasumus shaim, maka orang yang nak berpuasa akan berpuasa. Wa yuftirul muftir, orang yang berbuka akan berbuka. Fala ya'ibu ba'dhum 'ala ba', tidak ada mengaibkan di antara satu sama lain. Masing-masing buat ikut kemampuan. Jangan pula dia ni naik ke tebang pun tak nak puasa, tak boleh. Orang ni pula Allah dah bagi keringanan, kelonggaran, pun masih nak puasa, maka tak boleh. Masing-masing buat apa yang dia mampu. 2620 baca. Yang ni lebih kurang sama, baca sampai habis. Terus 2621. Maka Anas radhiyallahu anhu telah mengkhabarkan bahawa sesungguhnya pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yusafirun, mereka kerap bermusafir. Fala ya'ibus shaim, maka orang yang masih berpuasa tidak akan mengaibkan orang yang berbuka puasa kerana musafir. Walal muftir, dan orang yang berbuka puasa kerana musafir
tidak akan mengaibkan orang yang masih berpuasa. Falaqitu bin Abi Mulaikah, maka aku telah bertemu dengan Ibnu Abi Mulaikah, maka beliau telah meriwayatkan kepadaku daripada Aisyah riwayat yang lebih kurang sama. InsyaAllah kita sambung balik jam 6:30 petang insyaAllah. Terima kasih semua, jumpa lagi.